Ya, lindung diri, lindung semua. Ini segmen kita. Kita nak membawakan sebenarnya gambaran tentang bagaimana kita nak mengajak anda untuk memberikan satu perspektif yang berbeza. Walaupun kita terpaksa untuk duduk di rumah, tetapi ada sesuatu yang boleh kita lakukan. Kita boleh membebaskan jiwa kita dengan melihat dengan mata yang lebih jelas dan juga dengan fahaman yang lebih jelas terhadap isu PKP dan juga pandemik ini. Ya, betul. Sebab bila kita masuk PKP ni, ramai yang berada di rumah. Jadi mungkin anda terasa secara fizikalnya terkurung di rumah, tetapi mental anda tu sebenarnya tidak perlu mempunyai limitasi berada di rumah saja, rasa terkurung dan sebagainya. Jadi kita ingin berkongsi pada anda bagaimana anda boleh membebaskan mental anda untuk yang berada di rumah disebabkan oleh PKP ini. Di studio kami bawakan seorang tetamu iaitu Dr. Nurul Syuhaida Abdul Razak selaku pakar psikiatri Hospital Shah Alam. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Ismail. Waalaikumsalam Syuhaida. So hari ini Shu and Shu. Yes, yeah. Shu kuasa 2. Ya, Shu kuasa 2. So selamat pagi selamat pagi Malaysia dan terima kasih RTM kerana menjemput saya. Terima kasih Doktor. Ya, okey, Doktor difahamkan ada pembukaan sikit ada berikan untuk Selamat Pagi Malaysia ini. Istimewa ni. Ya, istimewa. Sebabnya waktu orang hubungi saya dia kata doktor jangan anxious, yang penting doktor nyanyi lagu. Jadi saya pun macam lagu apa saya nak nyanyi, tapi saya rasa untuk kita start dengan ni kita nak nyanyi lagu ni, saya nak pinjam lagu Naim Daniel. Okey, so kita start dengan lagu lah ya. Okey, silakan. Teruskan. Moga-moga tak terciduk lah ya. Okey. Jika harus ku bersabar dengan segala derita, ku terima. Jika pahitnya terasa bagai di penjara tanpa bicara, ku rela. Lockdown akan ku mematuhimu sehingga COVID tidak lagi mampu berlagu. Cukup dulu. Sebab nak sambung. Sebenarnya saya rasa macam nak sambung lagi. Cuma saya takut kalau saya kena panggil untuk AJL pula tahun ni. Jadi saya stop. Stop dulu. Kita suka keyakinan tu. Yang penting confident. Kita suka keyakinan tu, tapi tak apa. Ini sekadar kita menghiburkan pagi-pagi kita ya. Tapi sebenarnya bukan saya suka lagu ni. Saya sangat suka lagu ni, bukanlah bermaksud saya kipas susah mati Naim Daniel. Bukanlah bermaksud sebab Naim Daniel tu handsome dan saya suka lagu dia. Tetapi sebenarnya konotasi yang dibawa pada lagu ni. Sebenarnya bila kita bercakap tentang COVID-19, dia bukan satu virus yang biasa-biasa. Bukan satu virus yang orang kata kaleng-kaleng. Sebenarnya virus COVID-19 telah mengubah landscape kehidupan kita sebanyak 360 darjah. 300. Kalau dulu kan, ingat tak masa kecil-kecil, tak tahulah zaman you all. Saya zaman kecil-kecil saya wawasan 2020 tu adalah sesuatu yang kita bayangkan segalanya berterbangan dekat langit kan. Kalau kita cikgu-cikgu suruh lukis gambar poster, mestilah semuanya kereta terbang, tak tahu segala benda terbang di langit. Tetapi bila 2020 tu berlaku, bukan sahaja kereta tu tidak terbang, kereta juga tidak bergerak. Bukan sahaja kereta tidak bergerak, abang-abang pilot juga tidak abang-abang pilot yang handsome ni tidak juga mampu menerbangkan kapal terbang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Dan dia mengubah pelbagai landscape pendidikan kita, pelbagai landscape daripada sudut sosioekonomi, pendidikan, keuangan, pekerjaan, social norm ataupun norma baru, social distancing. So kalau dulu kan kita boleh bertepuk tampar je, kita boleh makan relax je. Jom dating, jom kita hang around. Tetapi sekarang ni nak hang around pun susah. Lepas tu sekarang ni orang pula cakap, doktor macam mana saya nak mengorat orang? Tak nampak muka. So ada netizen kata, yang pakai mask tu tolonglah, kalau yang dah kahwin tu dia kata pakai hitam. 35 tahun ke atas pakai hitam. Kalau yang muda-muda pakai pink supaya senang dia orang nak mengurat. Yang pakai biru tu itulah. Tak, sekarang face mask pun ada bling-bling dah. Itulah pasal. So dia kena ada color coding. Itu kata netizen lah, bukan kata saya. Tetapi sebenarnya ia sangat penting lah sebenarnya. COVID-19 ni bukan perkara yang biasa, tetapi satu lagi perkara yang penting adalah dia mengubah landscape kesihatan mental kita lah. Okey. Sebelum doktor rancak dengan lagu-lagu dan juga susunan lagu-lagu lain, kita juga lagu, nak mengkabarkan kepada penonton kita untuk menghubungi kami di 0322829855 ataupun 0322829841 untuk anda bercakap dengan doktor. Bukan nak menyambung lagu, tetapi mungkin bertanyakan soalan kepada Dr. Nurul Syuhaida. Doktor, ini satu
perkara yang sebenarnya kita tidak mungkin kita sedia maklum dalam komuniti masyarakat kita ataupun masyarakat Malaysia sendiri, kita sudah pun biasa berjabat tangan, bersalam dan sebagainya, bersentuhan. Tetapi ada satu masyarakat di satu bahagian dunia juga, seperti saya ambil contoh masyarakat Jepun, mereka sudah terbiasa untuk tidak bersalam, hanya menundukkan kepala sahaja. Mereka sudah terbiasa memakai pelitup muka walaupun pandemik COVID-19 tidak ada di muka bumi ini, dan mereka sudah terbiasa untuk tidak berada bersentuhan ataupun bersentuhan dengan orang yang bukan kita kata dekat ataupun dikatakan asing bagi mereka. Jadi dalam perihal ini kita sebenarnya perkara itu bukan asing bagi setengah masyarakat di satu bahagian dunia. Jadi bagaimana doktor meletakkan perkara ini sebagai kita belajar daripada satu budaya lain, bukan kita belajar daripada satu budaya yang baru? Saya melihat sebenarnya COVID-19 ni, kalau kita nak tengok kan, kita bukan, bila kita bercakap sesuatu perkara tu, satu perkara bukannya tidak datang dengan perkara yang negatif sahaja. So sebenarnya bila kita bercakap tentang suatu perkara, kita patut ambil ibrah, dan satu benda tu dia akan ada perkara yang positif dan ada perkara yang negatif je. Mungkin kita nampak yang macam-macam lah orang marah kan, emosi, pelbagai emosi yang ada sekarang, marah, sedih, geram, sebab we are adjusting to something new to us. For example, sebab kita orang Malaysia, kita dah biasa dah bertepuk tampar, kita dah biasa macam bersentuhan, bersalaman, bercium-cium pipi, berlaga-lagaan, kita dah biasa anionization, membawang secara secara tingkap ke tingkap. Tetapi mungkin daripada sudut culture lainnya, kita nampak benda tu lain, different culture. So sebenarnya ini adalah satu perkara positif yang patut kita ambil. Maksudnya kita tidak sahaja adjusting to a new culture kat sini, tetapi adjusting pada culture-culture yang lain untuk kita bawa. Sekiranya benda tu baik, why not untuk kita ambil iktibar dan ambil ibrah, dan sebenarnya kita boleh menggunakan di dalam culture kita juga. Jadi kalau kita tengok sesuatu benda, jangan kita tengok secara negatif. Maksud saya, kita ambillah secara keseluruhan dan kita cuba untuk merasionalkan dia daripada pelbagai sudut lah, positif dan negatif. Kan? Doktor mesti selalu buat TikTok nyanyi kat rumah. Saya tak biasa, saya tak pandai TikTok. Tapi saya rasa saya kenalah juga ber-TikTok. Tapi saya tak ada TikTok account. TikTok pun tak apa, kita ada Facebook Story, kita ada Twitter Reel, kita ada dekat Instagram pun ada banyak, tak apa. Okey, doktor, sebenarnya kita nak cerita berkenaan anxiety ni. Selalunya bila kita cerita berkenaan masalah mental ni, cerita pasal depression je, tapi mungkin ramai yang tidak berapa mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan apa itu anxiety sebenarnya. Jadi mungkin sedikit pencerahan daripada doktor terlebih dahulu di permulaan kita ni. Anxiety ni dia satu emosi. Saya nak datang sini tu pun anxiety. 3 kali saya datang, 3 kali pun anxiety. Bila dia datang anxiety tu, dia tak boleh nak tidur. Malam pun saya dah pukul 4 bangun, pukul 5 bangun. Dan anxiety tu, bila kita katakan dia sesuatu emosi, dia bermaksud benda tu perlu dalam hidup kita. Kita ada emosi marah, kita ada emosi sedih, kita ada emosi gembira, dan kita ada emosi anxiety. Dan kenapa kita ada emosi ni? Sebab dia nak melindungi diri kita. Kalau kita tak ada anxiety, for example, ada anjing datang, anjing menyalak dekat you, anjing tu sikit lagi nak gigit you, tak ada anxiety, apa akan jadi? Confirm kena gigit dah dengan anjing. Tetapi kalau kita ada anxiety tu, kita akan rasa macam, rasa perlu selamatkan diri ni. So anxiety is important, kan? Dan itu adalah emosi yang Allah dah hadiahkan pada kita untuk menyelamatkan diri kita. Kita perlu ada anxiety. Kalau tak ada anxiety, kita keluar selamba je, kita tak takut COVID ni. Buat apa nak takut, sebab kita tak anxious pun. Kan? Tetapi bila kita cakap anxiety yang melampau, ataupun bila kita katakan ia menjadi masalah kesihatan mental, apabila dia telah mengganggu fungsi kehidupan, dia mengganggu fungsi sosial, dan ini yang kita katakan anxiety disorder. Anxiety disorder adalah di mana keresahan ataupun kegelisahan yang melampau, dan di mana orang tu benda sikit-sikit pun tapi menjadi satu perkara yang sangat besar dan sangat mengganggu fungsi kehidupan dia. Dan anxiety ni dia macam abang jago. Okey. Dia macam ampun bang jago macam tu. Dia payung sebenarnya. Dia mesti ada Instagram. Ampun bang jago. Tapi saya tak ada TikTok. Okey. Tapi saya kena buat TikTok. Tapi dia macam abang jago yang dia macam mengawal kawasan. Sebenarnya dia umbrella lah orang kata. Di bawah jagaan abang jago ni sebenarnya anxiety ada banyak lagi adik-beradik dia yang lain. Seperti anxiety generalized anxiety disorder ataupun kegelisahan okey. Lepas kegelisahan anxiety disorder,
generalized anxiety disorder ni semua benda dia risau. Ya, so husband dia balik 5 minit lambat pun dia risau, anak dia lambat WhatsApp pun dia risau, lepas tu nasi dia tak masak pun dia risau, semua benda lah dia risau. Kalau kita nasi tak masak tak apalah, tunggu kejap lagi kita masak lagi. Tapi orang GAD ni semua risau, sampai kan dia rasa letih, badan dia penat, letih, restless, emotional dia sangat drain. Alright? Ada juga dia panic disorder, di mana dia mendapat recurrent panic attack, di mana bila dia ada trigger je, kejap-kejap berdebar-debar, jantung laju, sesak nafas, rasa tangan seram sejuk, rasa nak muntah, rasa nak pitam. Waktu tu dia dapat panic attack lah kiranya. Dan bila dia recurrent ataupun berulang, kita panggil dia panic disorder. Ada juga social anxiety disorder. Social anxiety disorder ni dia tak boleh duduk dekat pentas. Macam kalau orang yang duduk macam boleh bercakap kat atas pentas ni, dia tak adalah social anxiety disorder. Tapi orang social anxiety disorder bila orang suruh naik je pentas, bergagaplah dia, menggigil lah dia, mulalah nak dapat panic attack dan sebagainya. Fobia juga termasuk dekat dalam anxiety. Fobia, dia takut kucing lah, dia takut tempat gelap lah, dia takut dalam terowong lah, sebab macam-macam takut. Dia ada spesifik fobia dan dia ada fobia secara am juga. Takut jarum. Itu pun satu juga yang sebenarnya penting sebab vaksin kan, bila-bila kita nak bercakap tentang vaksin, nak cucuk vaksin, tetapi ada juga isu orang yang takut jarum. Jadi macam mana kita nak suruh dia yang takut jarum ni untuk datang untuk vaksin. Tetapi walaupun satu lagi adik-beradik ni, tapi dia bukan di bawah payung yang dijaga oleh Abang Jago ni, OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Dia dah keluar daripada jagaan Abang Jago. Dulu Abang Jago jaga dia, bawah Abang Jago. Tapi bila di SM5 ni dia dah keluar, dia dah duduk dalam grup lain. Obsessive Compulsive Disorder sangat meningkat di zaman PKP ni, iaitu disebabkan dia ada obsessive thought yang dia selalu kena bersih. Kan kalau kita basuh tangan, kan kita cakap basuh tangan, social distancing. OCD ke tu? OCD. Dalam nama lain dia OCD lah, obsessive. Doktor, kita sebenarnya ada pemanggil yang sudah pun bersama dengan kita di talian untuk memberikan persoalannya. Hello, Assalamualaikum. Halo, ya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Cik Nordin. Cik Nordin. Apa khabar semua? Baik, Sihat. Silakan dengan soalannya. Semasa doktor yang bijak di sana tu dengan lagu dari Secap biar dengarnya. Boleh masuk AJL Saya lah ya. ni pesara kerajaan. Okey. Saya ingin nak bertanya lah, apakah cara-cara kita nak dapatkan orang-orang pesara ni untuk kesihatan dia? Kan? Jadi ada yang cuba nak berjoging, tapi memandangkan keadaan udara tu macam mana. Kalau dia pergi jogging dalam 5 km ke 6 km ke, boleh ke tak boleh? Apakah pendapat doktor? Dan juga pada anak-anak kita mengikut kita sekali pergi berjoging setiap pagi. So macam mana pandangan doktor kalau kita berjoging? Adakah udara tu boleh datang infek pada COVID-nya ataupun tidak? Itu soalan saya. Okey. Baik, Terima kasih. Sebenarnya lebih atas kepada soalan. keselamatan ataupun situasi semasa berjoging lah. Ya, betul. Okey. Susah nak cakap. Okey, jawapan dia susah nak cakap disebabkan oleh sebab kita inilah yang dikatakan macam anxiety disebabkan oleh COVID, sebab kita tak tahu COVID tu berada dekat mana. Kita tak tahu COVID tu berada dalam situasi dekat kawasan neighborhood kita ataupun dan sebagainya. Tetapi saya rasa kalau ini saya lebih suka untuk kita quote apa yang MKN katalah, Majlis Keselamatan Negara, dan dia membenarkan untuk kita jogging dalam lingkungan rumah kita. Jadi pada saya kalaulah SOP telah dikeluarkan, so saya rasa tiada masalah untuk berjoging di kalangan di halaman rumah, dan boleh sebenarnya bagus untuk kita bawa anak-anak juga, sebab saya rasa diorang pun dah tepu juga berada di dalam rumah. Tetapi of course kita perlu mengambil precaution juga. Janganlah berjoging beramai-ramai, bawa dengan jiran-jiran dan tetangga sekali semua kita nak berjoging berjemaah. So sebabnya kita ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh MKN. So pada saya tak ada masalah untuk berjoging. Berjoging itu sebenarnya dibenarkan, tetapi tidak perlulah berjemaah beramai-ramai. Jadi itu jawapan saya lah. Okey, kita berbalik kembali kepada topik anxiety. Seronok dengan doktor cerita tadi, tak sempat dah habis pun terhenti di OCD. Di OCD, ya. OCD ni bila kita cakap tentang obsesif kompulsif ni, dia obsesif dengan kebersihan. Dia ada banyak tema sebenarnya dalam obsesif ni. Tetapi bila kita tengok COVID ni, dia semakin lama kita tengok banyak pasien kita yang datang disebabkan oleh tema kebersihan tu semakin meningkat lah. So dia datang dengan OCD. Kalau dulu dia memang dah ada OCD sikit-sikit, tapi bila COVID, OCD dia makin meningkat. So dia start basuh tangan sampai bengkak tangan dia sampai mengelupas
lepas sebab dia rasa macam tak bersih. Selagi dia tak basuh, tak bersih. Selagi tu ada COVID dan sebagainya. Jadi lepas tu dia akan mandi. Mandi pula berjam-jam mandi. Lepas tu kalau keluar mandi pula dia mesti basuh toilet. So kalau 5 kali dia keluar rumah, 5 kali kena mandi sejam. Dah kalau 5 kali 5 jam lah. Dah 5 jam juga kena cuci toilet juga. So sampai tangan dia luka-luka juga. Dan ada juga yang terlalu mementingkan kebersihan ni. Maksudnya dia rasa macam semua barang pun kena kuarantin. So bila beli barang, kuarantin dalam kereta dulu untuk 8 jam. Lepas kuarantin dalam kereta 8 jam, kuarantin dalam store pula. Lepas kuarantin dalam store baru boleh keluar sebab virus sudah habis. Itu pandangan dia. Jadi ini sangat sebenarnya saya nampak trend ni meningkatlah. Bila COVID-19 tu semakin lama makin mencanak-canak naik, trend ni meningkat. OCD, kebersihan tu. Doktor, bercakap tentang anxiety ini, kita ada pemanggil juga nak bercakap lebih lanjut tentang persoalan dan juga lebih lanjut tentang isu tersebut. Hello, selamat pagi. Cik Falik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Cik Falik. Terutamanya Dr. Johaida Ya, terima kasih. dan kedua-dua pengacara majlis. Ya. Kasih bergaya. Terima kasih. Ada soalannya Cik Khalid, silakan. Okey, soalan dia ni tentang anxiety ni kan. Tentang suntikan vaksin ni, doktor. Mungkin juga ada pihak rasa macam fobia juga. Sebabnya pada pendapat saya, hampir setiap hari mana-mana stesen TV kita tengok sentiasa ada berita tentang suntikan vaksin ni. Jadi bila orang tengok jarum masuk, dia rasa takut tadi tu. Jadi rasanya lebih baik tak usah terlalu keras sangat menayangkan ketika jarum tu disuntik kepada yang hadir tu. Itu pandangan saya lah. Jadi doktor tadi ada menyebut tentang anxiety takut tu tadi. Jadi bila kita tengok, saya ambil contohlah, kalau saya ambil contoh diri saya bila saya tengok TV, saya nak tengok berita. Kita ubah stesen lain, tengok berita juga. Tapi bila memaklumkan tentang suntikan tu tadi, sentiasa menunjukkan jarum tu ketika masuk pada bahu yang menerima suntikan tu. Jadi itu sajalah pandangan saya. So elok jangan terlalu kerap menunjukkan suntikan itu sajalah pandangan pribadi saya. Dan doktor mesti boleh bagi pandangan. Menarik pandangan itu. Terima kasih Encik Khalid berkongsikan pandangan. Satu pandangan menarik doktor kerana berkongsikan tentang kita tidak tahu, mungkin ada setengah komuniti masyarakat kita memang takut dengan jarum ini. Jadi pemaparan tentang jarum ini juga membawa satu trigger kepada mereka. Jadi bagaimana respon daripada doktor tentang kesan psikologi kepada pemaparan tentang suntikan jarum itu? Setuju. Tetapi begitu saya setuju dengan apa yang Encik tadi katakan, yang memang ada sesetengah orang, sebab kita ni lain, kita ni berbeza. Kita lahir daripada pelbagai latar belakang yang berbeza. Ada yang tak ada masalah pun dengan jarum, ada yang ada masalah dengan jarum. Sebenarnya personally saya sendiri takut jarum. Saya sendiri takut jarum. Jadi bila kata macam Missy kata nak cucuk, saya kata ya Allah, saya nak pengsan dah Missy. Saya kata Missy tolong Missy. Lepas tu Missy kata apa? Doktor nak nyanyi ke? Doktor nak nyanyi ke? Dia orang pun dah tahu dah saya suka menyanyi. Doktor nak nyanyi ke? Tak boleh lah, saya tak boleh nak nyanyi dah sekarang ni sebab saya rasa takut. Tak boleh fikir apa? Tak boleh fikir apa. Okey, tak apa. Doktor tarik nafas, hembus, lepas tu doktor fikir benda-benda lain. So saya rasakan antara mungkin yang itu di luar kawalan. Choose what you can control and leave what you can't. Maksudnya kalau macam TV tu dia tayangkan tentang cucuk kat situ semua, kita tak boleh nak kontrol TV nak pasang dia cucuk dekat bahu ke dan sebagainya. Tetapi apa yang kita boleh kontrol, cara kita berfikir tentang jarum tu. Jadi waktu kita nak pergi mengambil vaksin tu, mungkin kita fikir lepas cucuk tu jangan fikir jarum tu, tetapi fikirlah lepas ni pergi makan KFC ke, ataupun lepas ni I nak pergi I nak pergi menyanyi ke, lepas ni nak tanam pokok, ataupun bayangkan pokok-pokok bunga, ataupun kalau bela kucing, bayangkan kucing-kucing yang you bela tu. Jadi kita dapat kita mendivertkan kita punya emosi risau tu kepada sesuatu perkara yang kita suka. Sebab itu kita boleh kontrol.
kontrol. Tetapi perkara yang kita tak boleh kontrol, yang keluar dalam TV, yang keluar tiba-tiba kita tengok Facebook, dia tiba keluar pula benda yang tidak diingini. Jadi macam mana kita nak kontrol, kan? Jadi kita pilih yang mana kita boleh kontrol. Cara kita berfikir itu yang kita perlu kontrol. Tapi sebenarnya percayalah, sebenarnya saya rasa menyesal saya tak menyanyi masa saya cucuk hari itu, sebab tak sakit langsung. Sebab jarum yang digunakan tu sangat halus. Dan sebenarnya Pak Messi kata, dah doktor. I kata dah ke? Menyesal I tak nyanyi. I kata macam tu. Tapi sebenarnya dia tak sakit. Tapi mungkin ialah sebab lain orang lain, kan. Jadi mungkin ada orang dia trigger bila nampak jarum. Mungkin sebab pengalaman ngeri dia lepas dengan jarum. Tapi choose what you can control. Try to divert yourself. Try untuk kita fikirkan benda-benda lain yang lebih menyukakan hati kita dan menggembirakan hati kita lah. Mungkin kita bayangkan pokok kelapa, mungkin kita bayangkan air kelapa yang sejuk dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk kita divert emosi kita macam tu. InsyaAllah everything will be okay. Yes, insyaAllah everything will be okay. Saya 2 kali vaksin. Tetapi Alhamdulillah dua-dua kali itu memang saya tak sempat nyanyi sebab tahu-tahu dah habis. Ini satu persoalan yang penting kerana kalau kita lihat, saya juga ada terbaca tentang penulisan, when you overcome your biggest fear, nothing can fear you anything after this. Yes. Dan kalau kita lihat pemaparan di cerita-cerita di barat juga, cerita-cerita tentang melalui ketakutan yang terbesar dalam hidup itu juga akan menjadi satu penentu kepada permulaan baru kepada hidup kita. Jadi dalam perihal ini, untuk kita menghadapi anxiety, ketakutan itu, apakah kita perlu melalui ketakutan itu dulu baru kita boleh bergerak untuk lepas ni dah tak ada apa dah yang boleh menakutkan aku, ataupun kita hanya perlu hidup dalam ketakutan itu dan dibelenggu seperti itu saja. Okey, ini adalah konsep kalau dalam psikiatri kita panggil desensitization ataupun flooding, ya. Dan ini adalah salah satu konsep yang memang kita gunakan untuk orang yang mengalami fobia. So macam mana kita nak hadap orang tu yang ada fobia tu? Salah satu teknik dia adalah desensitization ataupun flooding. Flooding di mana contohnya you takut lipas, so you letak dia dekat dalam tempat yang ada lipas. jadi dia punya jadi dia punya takut tu dah habis, so sampai I dah tak rasa takut apa-apa dah sebab I punya takut tu dah habis. Ataupun you memang takut untuk terbang, fly, kan, macam naik atas kapal terbang. Saya memang takut jugalah nak naik kapal terbang tu, tapi you naik je, you paksa je orang tu, bungkus je dia masuk dalam kapal terbang tu. So biarlah dia mengalami ketakutan tu, tetapi sebelum tu kita ajarlah dia deep breathing. So waktu you rasa takut tu, kita kena deep breathing. Sebenarnya the foundation is deep breathing. Tapi kalau desensitization, kita target dia slow-slow. Contohnya macam kalau kita takut jarum, mula-mula kan kita buat slow-slow lah. Maksudnya kita tengok dulu jarum. Lepas kita tengok jarum, kita sentuh dulu jarum. Lepas kita sentuh, kita mula buka dia punya plastik jarum. Lepas tu kita pegang jarum tu. Ataupun kita tengok gambar-gambar jarum dulu, warna hijau, pink, biru dan sebagainya. So maksudnya kita try to desensitize, and then lepas tu kita cuba letak sikit kat tangan kita. Dan sebenarnya tak menakutkan sangat. Tetapi setiap kali berlaku rasa macam anxious, nampak jarum je dah berdebar, kita kena deep breathing. Itu teknik yang kita ajar. Dan setiap kali kita rasa takut, desensitize satu benda, kita deep breathing. Lepas tu kita progress kepada next step. Maksudnya lepas tengok gambar jarum, kita pegang jarum. Lepas tu pegang jarum, berdebar-debar, panic attack. Okey, deep breathing lagi sampai you menguasai benda tu. So kita benda ni. Saya suka tengok kalau cerita Frozen tu. Okay, can you brave what you most fear? Itu ayat dia. Can you brave what you most fear? Ada orang kata Frozen cerita macam kanak-kanak cerita yang ni, tetapi pada saya konotasi dia sangat-sangat besar. Sebab dia, Elsa ni sebenarnya dia sangat takut. Dia ada satu ketakutan dia, iaitu dia takut yang dia akan membahayakan orang lain disebabkan oleh power yang dia ada. Tetapi can you brave what you most fear? Dan disebabkan itulah dia cuba untuk mencari solusi bagaimana, dan akhirnya dia berjaya untuk face dia punya fear. So yes, dan sebenarnya kalau kita tak face kita punya fear, the cycle akan sama. Contohnya you takut and then you diam, you tak buat apa-apa. Lepas tu the anxiety tu akan sebab you takut dan you dapat anxiety. Bila you dapat anxiety, you tak nak buat apa-apa. Bila tak nak, you avoid lah kiranya, you avoid. Bila you avoid, bila berlaku lagi benda macam tu, you akan anxious lagi sekali. Sampai bila kita nak avoid, the cycle akan berulang. So kita kena stop dia punya cycle by facing it and brave what you most fear. So sama ada desensitization ke flooding ke. So itu antara cara yang kita akan ajarkan lah kepada. Nasib baik tak nyanyi lagu Frozen ni. Let it go. Jangan mula. Kita ada pemanggil lagi di talian. Hello. Okey. Hello. Hello, Assalamualaikum. Cik Sohai dari Kajang, silakan. Ya.
Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Saya ada soalan simple saja. Okey. Okey, dia berkenaan dengan komunikasi dalam televisyen lah. Kita faham ada kemungkinan ada program ataupun klip-klip yang disiarkan dalam untuk memberi apa orang kata sedikit kesedaran pada pengguna penonton. Tapi kadang-kadang contohnya klip jenazah diuruskan, dikebumikan dan sebagainya, dia boleh menimbulkan anxiety yang lebih lagi kepada penonton. Jadi macam mana cara kita nak mengawal benda ni dari segi kita sebagai penonton untuk menjaga kita punya stress level tu lah, supaya benda ni tak mengganggu. Tapi nak tak nak kita tengok juga kan. Jadi macam mana kita nak kawal diri. Satu lagi yang simple, ada setengah orang pula dia tak secara langsung, pada dia benda ni tak ada apa pun, dia tak jaga SOP, dia tak bawa pada dia benda dia lepak habis. Jadi yang kalau yang orang macam ni, macam ni kita nak nasihatkan dia supaya sama-sama kita menyumbang untuk menyekat penyebaran COVID ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin saya boleh kita adjust sedikit pemahaman itu ataupun soalan itu tentang kita ingin melihat sudah pastinya kita instill fear dalam kalangan society untuk kita memberikan peringatan supaya biar tidak keadaan begini berlaku. Ini adalah keadaan paling teruk yang boleh berlaku sekiranya kita tidak patuh SOP. Jadi dalam kita instilling fear kepada penonton ataupun kepada masyarakat itu, apakah teknik psikologi yang digunakan itu dalam kerangkanya? Okey, kita panggillah scare tactic. Okey, kita panggil scare tactics lah. Tetapi sebenarnya macam saya cakap lah, kita ni lahir daripada dinamik yang berbeza ya. Mungkin kita tak dapat nak memenuhi semua kehendak. Maksudnya mungkin niat TV tu pasang sebab kita nak memberi psycho education, nak memberi peringatan. Saya sendiri rasa benda tu sangat perlu sebenarnya untuk kita bagi tahu yang kita pun dah tak cukup tempat lagi dah nak simpan mayat-mayat di hospital dan sebagainya. Tetapi sebab kita sebenarnya kita nak memberi peringatan kepada orang yang tidak mahu mematuhi SOP ni. Tetapi of course orang yang mematuhi SOP ni mungkin ada pula yang rasa risau, rasa takut dan sebagainya. Tapi jadi macam itulah saya kata, macam yang saya beritahu tadi, yang kita we have to choose what we can control, but we just let go what we cannot control. Yalah, TV nak pasang itu bukan di bawah kawalan kita. Apa yang kiranya macam dimasukkan ke dalam media sosial pun bukan di bawah kawalan kita. Kalau kita rasa kita tak perlu untuk tengok, mungkin kita terpaksa mute-kan ataupun kita stopkan tengok. Mungkin satu hari saya pernah mengalami, sebenarnya saya takut juga dengan kes terbakar sebab saya pernah ada isu dengan saya pernah terlibat dengan kes tahfiz terbakar suatu ketika dulu. Jadi bila tengok benda terbakar, saya rasa memang berdebar-debar dan panic attack. Jadi apa yang saya buat masa tu adalah memang saya tak tengok langsung. Saya tak tengok pun, yang kalau ada je keluar je saya terus stop. Saya keluar terus tukar, ataupun saya bukalah benda grup kucing ke grup benda-benda yang sebenarnya yang menenangkan hati saya, because benda tu saya boleh kawal. Saya tak boleh kawal TV tu keluar apa. Kalau orang yang tak nak patuh SOP, saya rasa kalau kita dapat tangkap, kita babak dia seorang-seorang. Kita babak seorang-seorang, kita ikat kat pokok, lepas semut. Tak adalah, itu saya gurau. Tapi sebenarnya saya rasa psycho education. Sebenarnya orang dah penat lah. Sebenarnya kita panggil benda ni pandemic fatigue. Orang dah penat untuk ikut SOP sebenarnya, sebab kita dah 2 tahun. Kita cuba untuk memahami yang mereka sebenarnya semua manusia dah penat. Tetapi penat macam mana sekalipun, kita sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai kesihatan mental yang baik, kita haruslah bekerjasama untuk ikut SOP. Kita haruslah bekerjasama untuk bekerja dalam satu pasukan demi untuk negara yang tercinta. Jadi kalau kita tak mampu sekalipun, penat sekalipun, rasa macam dah tak nak ikut SOP sekalipun, kita cubalah buat sesuatu, bukan untuk orang lain tetapi buat untuk diri sendiri dan keluarga sendiri. Satu lagi soalannya sebenarnya tadi tu, untuk mereka yang langsung tidak mempunyai anxiety, tak takut untuk keluar, bagaimana cara untuk diselesaikan masalah ini? Kalau orang yang langsung tak ada anxiety, begitulah maksudnya kita pertama, salah satu teknik yang sebab itulah banyak cara orang buat. Kadang-kadang kita letak brosur macam ni, kita letak, sebenarnya kita nak memberi psycho education, kita nak memberi peringatan yang you kena ada anxiety juga ni sikit-sikit kan. Kalau boleh family pun ingatkan juga, ingatkan yang macam kita perlu ikut SOP dan sebagainya. Tetapi of course manusia ni pelbagai, ada yang jenis yang memang susah untuk mendengar kata sedikit. Jadi kadang-kadang bukan
kalau kita ikut cerita zaman-zaman Nabi pun, berdakwah bertahun-tahun pun ada juga yang tidak mengikutkan. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita teruskan memberi nasihat, kita teruskan memberi psycho education. Semoga dan berdoalah semoga satu hari akan terbuka hati dia untuk mendengar dan apa tu, ya, kita tak tahu apa yang dia lalui sebenarnya. Kadang-kadang mungkin bukan dia tak takut, dia takut, tapi dia terpaksa juga buat. Mungkin sebab atas dasar ekonomi dia yang sangat terjejas. Mungkin dia perlu memberi makan untuk anak isteri dan sebagainya. Kalau tak, memang akan mati kebuluran. Jadi kadang-kadang kita takkan pernah mengerti apa yang orang lain rasa. Jadi mungkin kita kalau kita dapat jumpa, kita cuba menyelami dekat situ dan kita cuba settlekan. Sebab it is one-to-one case basis lah. Kadang kita nak pukul rata, orang ni tak ikut SOP. Tapi tahukah kita apa yang dia lalu? So sebab kasut kita tak sama. We are in the different, orang katakan kita dalam storm yang sama. We are in the same storm, but we are in a different boat. Boat kita lain-lain. Ya, mungkin ada orang memang dia lahir dalam dulang emas. Maksudnya tak ada masalah pun SOP tu untuk dia. Kan? Tetapi ada orang yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi pada saya, kita cuba memahami, tetapi dalam masa yang sama dia juga harus perlu memahami juga bahawa SOP itu penting untuk kita ikut untuk kemaslahatan umum. Betul, sebab itu kita dalam Islam digalakkan untuk bersederhana dan berpada-pada. Bercakap bersederhana, bercakap juga berpada-pada. Betul. Ada juga limitasinya. Satu perkongsian yang menarik juga. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor difahamkan ada buah tangan juga untuk hujung kita. Sebab macam pantun, kalau kita berjual pantun, kita haruslah membeli. Silakan. Tapi kalau saya membuka dengan lagu, haruslah menutup dengan lagu juga. Closingnya. Okey. Closing ni penat saya fikir sampai saya tak boleh tidur. Good anxiety. Perlu ada. So dia punya closing ni macam ni. Dalam lockdown ini, arungi semua cabaran hidupku. Ku bermain kucing berdekor rumah semua. Ku cubakan. Ku ingin nikmati segala apa yang ada di hadapku. Kan ku patuhi SOP PKP agar ku bahagia. Lindung diri, lindung semua. Biar kita lockdown fizikal, tapi jangan kita lockdown jiwa kita. Jiwa kita harus bebas, jiwa kita harus tenang supaya kita boleh menghadapi PKP ini dengan tenang dan kita akan keluar daripada COVID-19 ini dengan penuh resiliensi. Dan kita nak bila kita keluar daripada COVID-19 ni, kita cukup quorum. Berkumpul semua tu kita cukup quorum. Jadi jaga diri, jaga SOP. So stay safe, stay at home. Okey, yang penting pemikiran kita perlu sentiasa positif dalam sentiasa positif dan sentiasa rasional. InsyaAllah. Terima kasih Dr. Nurul Syahada dari Hospital Shah Alam, Pakar Sekretari Hospital Shah Alam. Terima kasih bersama dengan kami. Itu dia satu perkongsian yang cukup menarik juga untuk kita membawa sedikit secara santai, kelegaan dalam kita memberikan perbincangan tentang lindung, walaupun kita bercerita tentang lockdown fizikal tetapi bukan lockdown jiwa kita. Terima kasih kepada Dr. Syahada sekali lagi bersama kami hari ini, memberikan satu tenaga yang cukup optimis untuk kita semua menghadapi Perintah Kawal Pergerakan 3.0. Okey, seterusnya kami ingin berkongsi pada anda.